Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sambung lagi pengenalan redox dari segi perubahan nombor peroksidaan dan juga pemindahan elektron. Ada dua lagi takrifan redox yang cikgu belum cover. Apakah nombor peroksidaan? Iaitu keadaan peroksidaan suatu unsur dalam suatu sebatian merujuk kepada cas unsur itu jika pemindahan elektron berlaku dengan sempurna. Okey, merujuk kepada apa kelas? Merujuk kepada cas unsur itu. Okey, cikgu highlight merujuk kepada cas unsur itu. Okey, sekiranya pemindahan elektron berlaku dengan sempurna. Jadi, dia ada jadual jadual 7.3. Bagaimana kita mengetahui tentang nombor peroksidaan. Baik, peraturan pertama. Ada 5 peraturan syarat-syarat menentukan nombor peroksidaan. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan ke bawah. Okey, nombor peroksidaan bagi unsur adalah sifar. Unsur tu boleh jadi molekul ataupun atom. Contoh, unsur helium kosong, molekul nitrogen kosong, molekul oksigen kosong, atom aluminium kosong, atom magnesium kosong, atom karbon kosong. Jadi syarat pertama, nombor peroksidaan ataupun NP adalah kosong kalau dia adalah unsur. Syarat kedua, okey, bagi ion monoatom, nombor peroksidaan menyamai cas ion tersebut. Okey, bagi ion monoatom, tengok tu yang bold ni, ion monoatom. Jadi nombor peroksidaan dia adalah menyamai cas ion tersebut. Contoh, ion nitrogen, sini negatif 3 negatif, so nombor peroksidaan negatif 3. Ion oksida 2 negatif, nombor peroksidaan negatif 2. Beza cara tulis, kalau cas positif negatif di selepas nombor, tapi kalau nombor peroksidaan positif negatif sebelum nombor. Sini 3 negatif, nombor peroksidaan negatif 3. Negatif atau positif dalam nombor peroksidaan wajib ditulis. Okey, kalau argentum positif 1, ion cuprum positif 2, ion aluminium positif 3. Okey, kalau berada dalam keadaan ion. Okey, syarat yang ketiga. Nombor peroksidaan NP sebahagian unsur dalam sebatian adalah tetap. Sekarang dalam sebatian tetap. Okey. Okey, kamu tengok sini Cikgu ambil aluminium lah senang. Aluminium dalam sebatian positif 3. Baik, sebelum kita bincang tentang sebatian, simbol ini kamu kena tahu bilangan cas di belah atas. Contoh kalau cikgu buat aluminium. Okey, contoh aluminium oksida, 2 di bawah ini adalah bilangan unsur, bilangan aluminium yang ada dalam sebatian tu. 3 yang ni adalah bilangan atom oksigen yang ada dalam sebatian aluminium oksida. Okey, bilangan cas di atas, tapi di sini tidak boleh ditentukan. Kita kena tentukan satu persatu. Okey, kalaulah atom aluminium kosong, atom molekul oksigen kosong, tetapi bila dalam keadaan sebatian aluminium oksida, di sini nombor peroksidaannya adalah aluminium positif 3. Okey. Oksigen adalah negatif negatif 2. Dalam sebatian, kalau dalam sebatian unsur dia punya nombor peroksidaan adalah tetap, maksudnya refer kepada yang asal. Ion aluminium positif 3, oksigen negatif 2. Okey, kalau contoh air, okey, 2 di bawah ni menunjukkan ada 2 atom hidrogen di sini dan 1 atom oksigen. Tapi nombor peroksidaan bagi hidrogen adalah positif 1. Oksigen adalah negatif 2. Okey, bukan kosong dia bukan unsur. Kalau oksigen molekul macam ni, ini nombor peroksidaan dia kosong. Kalau dalam keadaan dia ion oksida, dia punya nombor peroksidaan dia adalah negatif 2. Sekarang dia dalam sebatian, jadi nombor peroksidaan oksigen adalah negatif 2. Okay. Kalau kita ada contoh di sini, nama dia adalah hidrogen peroksida. Ini adalah formula molekul
bagi hidrogen, ini adalah formula bagi hidrogen peroksida. Di sini, okey, nombor peroksidan hidrogen adalah positif 1 dan nombor peroksidan oksigen juga adalah negatif 1. Okey, hidrogen positif 1, oksigen adalah negatif 1. Ini special lah dalam hidrogen peroksida. Dia punya nombor peroksidan oksigen negatif 1. Okey, ni special. Okey, kalau kita ada hidrogen fluorida, di sini nombor peroksidan hidrogen adalah positif 1, fluorida negatif 1. Okey, boleh Okey, apa pula syarat yang keempat? Jumlah nombor peroksidaan semua atom unsur dalam sebatian adalah sifar untuk semua unsur dalam sebatian. Okey, contoh dia bagi natrium klorida dan juga air H2O. Okey, cuba tengok natrium klorida. Natrium adalah positif 1. Klorida adalah negatif 1. Jadi kalau kita tambah kedua-duanya akan dapat nilai kosong. Itu maksudnya jumlah dia adalah kosong. Okey. Di sini pula nombor peroksidan hidrogen adalah positif 1. Oksigen adalah negatif 2. Tapi tadi ingat tak? Bilangan 2 yang di bawah menunjukkan kepada bilangan unsur yang ada. Jadi kena 2 darab dengan positif 1. Jadi kalau kita tambah kedua-duanya dapat kosong juga. Nombor peroksidan hidrogen di sini adalah positif 1, bukan positif 2. Positif 1 nombor peroksidan hidrogen. Tetapi sebab bilangan unsur dia ada 2, so kena darab dengan 2. Okey, cuba tengok aluminium oksida. Nombor peroksidan aluminium adalah positif 3. Nombor peroksidan oksigen adalah negatif 2. Tapi aluminium di sini ada 3. Okey, tambah dengan atom hidrogen pula, atom oksigen pula ada 3. So, kalau kita darab dua-dua, ini saya cuba silap lagi, ni 2. So, kalau kita dah campur dua-dua tetap dapat kosong. Okey. Nombor 5. Jumlah nombor peroksidaan semua atom unsur dalam ion polyatom menyamai cas ion tersebut. Sekarang ion polyatom. Okey. Ion polyatom. Okey, contoh ion hidroksida dan ion karbonat. Okey, katalah kita ada ion hidroksida. Okey, nombor peroksidaan oksigen negatif 2. Okey, nombor peroksidaan hidrogen adalah positif 1. Jumlah cas, dia ada cas negatif 1. So, negatif 1. Jumlah cas negatif 1. Jadi, tambah semua dapat juga negatif 1. Okey, contoh ion karbonat. Karbon positif 4. Tambah dengan, okey, oksigen ada 3 atom oksigen sini 3. And then, nombor peroksidaan oksigen adalah negatif 2. And then, jumlah cas sini negatif 2. Jadi kalau kita campur semua 4 tolak 6 sama juga dengan negatif 2. Okey harap kamu faham. Okey, dalam soalan ini kamu kena cari nombor peroksidaan bagi ion sulfida S2- dan ion sulfat. Nombor peroksidaan sulfur, kita nak cari nombor peroksidaan sulfur dalam ion sulfida dan nombor peroksidaan sulfur dalam ion sulfat. Dua-dua nak cari nombor peroksidaan sulfur tapi dalam ion yang berbeza. Dalam kes pertama, kes ni, nombor peroksidaan bagi sulfur, nombor peroksidaan sulfur bersamaan dengan negatif 2. Straight away, ambil je daripada sini. Ambil sahaja daripada sini. Tapi, di sini kena buat calculation sikit. Okay, kita jadikan sulfur sebagai X sebab kita nak cari. X tambah dengan, okey, bilangan atom oksigen ada 4. Nombor peroksidaan oksigen pula adalah negatif 2. Okey, jumlah cas keseluruhan, sini negatif 2. Jadi X tolak 8 bersamaan dengan negatif 2. X bersamaan dengan positif 6. Ni wajib tulis. Positif, negatif wajib tulis. Jadi nombor peroksidaan sulfur dalam ion sulfat adalah positif 6. Tak sama. Tapi dalam ion sulfida negatif 2. Okey, kamu boleh
lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi gas nitrogen, nitrogen dalam gas nitrogen dan juga ion nitrat, ion natrium nitrat, dalam natrium nitrat dan juga dinitrogen oksida. Lepas tu kamu cuba cari nombor pengoksidan semua ini. Ada 30 latihan. Tapi jawapan ada. Jawapan disediakan di muka surat 357. Okey. Cuba buat latihan ini dengan menggunakan menunjukkan kaedah jalan kira. Okey. Tak faham sila tanya cikgu. Sekian, terima kasih.